إلى حضرة النبي محمد المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائي وأخواني من الأنبياء المرسلين والملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين أجمعين إلى يوم الدين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به في الدارين. Masih lagi di Quran kita mengajar. Bismillahirrahmanirrahim. Orang-orang saleh akan bertambah nikmat kurnia kepadanya, yaitu nikmat melihat Tuhan yang tiada ada tara lazatnya. Yang kesembilan, mereka yang tinggal dalam syurga, mereka hidup kekal selama-lamanya. Dan mereka yang tinggal dalam neraka, mereka juga kekal selama-lamanya. Allah subhanahu wa ta'ala a'lam bi-muradi walillahi alhamdulillah. Alhamdulillah, sama-sama kita merapatkan kesyukuran Allah subhanahu wa ta'ala yang izin dan limpah kurnianya diberi kesempatan pada kita untuk dapat berada dalam rumah Allah yang mulia pada malam ini, khususnya untuk membicarakan tentang akidah, kepercayaan kita dengan hari akhirat, tentang hari akhirat, yang mana telah kita sebutkan dulu bahawa komponen-komponen hari akhirat itu bermula daripada matinya makhluk kubur, soal dalam kubur, dapat nikmat ataupun azab kubur, terusnya dibangkitkan pula dan dihalalkan kepada mahsyar, berjumpa di pada mahsyar, dan di sana kita mengalami berbagai-bagai kesesakan, akhirnya kita diberi suratan amal, ditimbang amalan kita, diperiksa, dihisab, terusnya kita melalui titik siratal mustaqim, dan di sanalah penentuan sama ada tergelincir daripada titian itu masuk ke dalam neraka ataupun terlepas daripada laluan titik siratal mustaqim itu dan masuk ke dalam syurga. Alhamdulillah, pada minggu sudah kita telah menceritakan tentang neraka. Dan pada malam ini insyaAllah jika diizinkan Allah kita sebutkan pula tentang syurga. Tuan-tuan perempuan muslimin rahimahumullah ya. Syurga dan neraka merupakan perkara-perkara yang kita katakan sebagai perkara yang baik. Tetapi perkara yang baik itu merupakan sebahagian daripada keimanan bagi orang mukmin ya. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ciri-ciri orang beriman itu di antaranya ialah beriman kepada perkara yang gaib. Apa yang gaib? Syurga neraka ialah perkara yang gaib. Tak nampak, tak berjumpa setakat ini. Dan tak pernah siapa balik pengalaman mengalami masalah syurga dan neraka. Tetapi ianya diceritakan oleh Rasulullah SAW, Nabi SAW, maka kita sebagai orang beriman wajiblah mempercayai perkara yang gaib itu, iaitu syurga dan neraka itu ada, dan syurga itu ialah tempat nikmat dan neraka itu ialah tempat azab. Kemudian apabila ceritakan kepada kita syurga dan neraka, maka sepatutnya lah bagi kita orang beriman ini ada tersentuh, hati kecil kita ada tersentuh. Maksudnya orang kata kalau sebut tentang syurga, tersentuh di hati kita, aku nak, aku mau,
aku suka, aku gemar. Ya, itu perasaan sekecil-kecil perasaan kita bila sebut tentang syurga, rasa tak. Dan bila sebut dengan neraka, maka kita rasa tak mau, takut, tak suka. Dia nak mengelakkan diri daripada terkena neraka. Tapi setakat ini, apabila kita ceritakan tentang syurga dan kita ceritakan tentang neraka, apakah yang ada dalam sanubari kita, perasaan kita, sejauh manakah benar-benar kita rasa suka kepada syurga itu, dan sejauh manakah kita berasa takut dengan neraka itu. Inilah persoalan yang kadang-kadang kita perlu tanya diri kita sendiri dan kita jawablah. Kalau sekiranya orang kata apa, habaq syurga tak berasa teringin terang mana, habaq neraka tak berasa takut terang mana, maknanya kita kena rasa, kena cek baliklah apa sebabnya kita ni sampai begitu kerasnya hati. Habaq syurga tak teringin tak mana pun. Kalau habaq kata jom kita pergi makan sate, mungkin terliuk ayak liuk kata nak berasa sate apa anak. Sate apa, maknanya dengan sendirinya bila sebut benda yang sedap, benda yang nikmat, kita dah rasa nak. Tapi syurga, bila sebut syurga, sejauh mana rasa nak kita tu. Begitu juga dengan sebut dengan neraka, takut, tak suka, satu benda tak suka. Sejauh mana kita rasa tak suka tu, kita berusaha mengelakkan, benci, tak mau, mengelakkan diri dan sebagainya untuk mengelak. Tapi kalau sekiranya orang kata apa, habaq syurga tak teringin, habaq neraka tak gerun apa, maknanya kita ni ada sesuatu yang tak kena lah tu. Ada sesuatu yang tak kena. Maksudnya kita perlu bermuhasabah lagi. Mengapa jadi macam tu? Macam kalau orang yang normal, habaq benda makan yang jom kita menyicah ke, jom kita makan asam ke, terliuk, jom kita menyicah jeruk kelubi, terliuk berasa. Pasal apa? Dia normal, kan? Tapi kalau orang yang tak normal, orang yang koma, habaq pi dah jeruk apa pun, habaq pi lah rimau apa pun, dia tak rasa takut. Mana dia koma. Jadi apakah kita ni, iman kita ni iman yang koma? Ya, itu termasuk saya jugalah. Maksudnya apakah kita ni termasuk iman yang koma, yang disebut tak teringin, tak terliuk, disebut nikmat tak teringin, tak terliuk, disebut azab tak berasa gerun dan gemetar. Nauzubillah, ya. Inilah yang kita nak menjanakan, mencaskan balik bateri kita tu, bateri keimanan kita tu. Minggu sudah kita sebut tentang neraka, dan pada minggu ni saya nak sebut tentang syurga pula. Mudah-mudahanlah kalau tak teringin juga tu, tak tahulah, ya. Orang kata kadang-kadang ada juga teringin, tapi duit tak ada nak beli. Kena cari duit, kan? Kena cari duit. Baik. Tuan-tuan dan puan, pada malam ni kita nak cakap tentang syurga. Bismillahirrahmanirrahim. Di antara syurga tu dia kata, syurga dapat didapat dengan hal-hal yang dibenci. Maksudnya syurga itu indah, hebat, tapi untuk nak mendapatkan syurga itu, laluan-laluan dia memang kita tak seronok. Laluan-laluan dia tak seronok. Yang dikatakan innal jannata huffat bil makarih. Sebalik neraka itu pula satu tempat yang tak seronok. Tetapi untuk nak sampai ke neraka itu dikelilingi dengan benda-benda yang keindahan, keseronokan, syahwat. Wa annal nara huffat bisyahwati. Tapi itu Nabi kata sini, Rasulullah SAW sabda, neraka itu diliputi dengan syahwat, syurga diliputi dengan hal-hal yang dibencikan. Rasulullah SAW bersabda, ketika Allah menciptakan syurga, dia berkata kepada Jibril, pergilah dan lihatlah. Lalu Jibril pergi dan melihat syurga. Setelah itu dia datang dan berkata, Tuhanku, demi zatmu, tidaklah seorang yang mendengar dan melihat tentang kenikmatan syurga kecuali dia ingin masuk.
Siapa-siapa pun bila tengok syurga dia akan teringin masuk. Ya. Kemudian syurga itu dipenuhi dengan perkara-perkara yang dibenci. Allah kelilingkan, liputi syurga itu dengan benda-benda yang dibenci. Lalu Tuhan berkata, wahai Jibril, pergi dan lihat kembali. Hampir tengok pula. Tadi yang tengok syurga yang indah, lah ni aku dah pergi ni, hampir tengok pula. Lalu dia melihatnya. Lalu setelah itu dia datang dan berkata, ya Tuhanku, aku bimbang tidak ada orang yang dapat masuk syurga. Pasal apa? Tempat nak masuk syurga tu akan penuh dengan benda-benda yang kita tak seronok. Jadi sebelum nak boleh masuk syurga, kita akan menempuh satu benda yang tak seronok. Satu benda yang kita benci. Buat ibadat, kena jaga bentuk, kena jaga ini, jangan buat itu, jangan buat ini, nak masuk syurga. Hak nak jaga itulah yang kita rasa susah sikit tu. Yang susah sikit. Jadi sabar atau tidak? Tu, Kemudian ketika Allah mencipta neraka pula, Allah berkata, wahai Jibril, pergi dan lihat neraka. Dia pergi dan melihatnya. Setelah itu dia datang dan berkata, demi zatmu, tidak ada seorang pun yang mendengar ataupun yang melihat tentang azab neraka kecuali dia benci memasukinya. Siapa pun boleh tengok neraka, dia tak akan suka masuk neraka. Dan neraka itu dipenuhi dengan syahwat, keinginan. Lorong nak masuk neraka tu, kelilingnya seronok, hebat saja. Dia dikelilingi dengan apa, benda-benda yang menginginkan. Tuhan berkata, wahai Jibril, lihatlah, pergilah. Jibril pergi. Setelah itu dia datang berkata, demi zat Allah, aku khawatir tidak ada seorang pun yang mampu bertahan masuk ke dalamnya. Maknanya, tengok hak yang seronok tu, siapa pun akan terpikat dengan keseronokan tu. Akhirnya tak ada siapa yang boleh terhalang kata kita akan masuk neraka. Sebab keseronokan yang dikelilingi oleh neraka tu seronok belaka. Syahwat. Jadi ini sebagai satu ujian. Ini sebagai satu cubaan kepada kita yang mana nak masuk syurga tu mestilah kena susah payah, kena sabar. Sebab apa? Lorong nak masuk syurga tu dipenuhi dengan benda-benda yang tak seronok langsung, tak suka langsung. Hati dan keinginan kita, hawa nafsu kita tak seronok langsung. Tapi itulah jalan-jalan, lorong-lorong nak pergi ke syurga. Sebaliknya, untuk nak masuk neraka, kalau tengok kita memang tak nak neraka. Tapi tengok keliling dia, Allah, semuanya seronok. Lupa dah. Akhirnya, dengan keseronokan itulah kita menyebabkan kita masuk neraka. Jadi kita kena fahamlah. Pasal apa? Allah Ta'ala ujikan manusia itu dengan keseronokan dan kesusahan. Sebenarnya di sebalik kesusahan itu mungkin ada kebaikannya. Dan di sebalik kebaikan itu kadang-kadang ada kesusahannya, keburukannya. Nabi kata semua umatku masuk syurga kecuali orang yang enggan. Kita pernah dah baca hadis kemarin dulu bahawa Nabi kata semua orang umat aku ni akan masuk syurga. Tapi siapa-siapa yang enggan. Kemudian Nabi kata apa? Setiap umatku masuk syurga kecuali orang enggan. Ditanya. Sahabat bertanya, siapakah yang enggan itu wahai Rasulullah? Kalau dari segi logiknya, ada benda orang yang tak mau masuk syurga, enggan masuk syurga, ya? Nabi jawab apa? Orang yang mentaatiku masuk syurga. Siapa yang taat kepada Nabi, itu orang yang bakal masuk syurga. Orang yang mendustakanku, dia nama dia enggan, maksudnya masuk neraka. Ya, maknanya siapa yang nak masuk syurga tu ialah orang yang taat kepada Nabi, dan yang tak taat kepada Nabi mendustakan, maka dia tu enggan, dia tak mau masuk syurga. Makna dia tak mau masuk syurga lah. Walaupun dia tak kata aku tak mau masuk syurga, tapi dia mendustakan Nabi, mendustakan Rasul. Mana itu maknanya dia enggan masuk syurga. Kemudian Rasulullah SAW juga bersebut, dia kata tidak dapat masuk syurga kecuali dengan rahmat Allah. Makna seseorang itu akan masuk syurga bukan kerana amal ibadatnya, bukan kerana amal yang dia buat, tetapi kerana apa? Rasulullah SAW bersabda, seseorang tidak akan masuk syurga hanya dengan amalnya. Aku juga tidak. Nabi pun kata, aku pun siapa juga. Bukan aku masuk syurga ni pasal amal aku.
kecuali dengan rahmat Allah. Maksudnya yang nak boleh masuk syurga itu ialah dengan rahmat Allah. Ya? Berusahalah, dekatkanlah diri kepada Allah. Jangan sekali-kali mengharap mati. Kalau ia baik, semoga kebaikan bertambah. Jadi jangan kita ingat aku dah buat baik dah, matilah. Tak usah, jangan dia ingat mati. Pasal apa? Mungkin kalau kebaikan itu kita tak usah mati lagi. Kita buat baik, dia tambah lagi kebaikan. Dan kan kalau ia buruk, kalau dia orang jahat, juga jangan ingat mati. Semoga dia bertaubat. Aku macam ni jahat ni, mati buanglah, tak apalah. Tak. Lebih baik dia jangan mati lagi. Mana hidup itu satu rahmat, satu nikmat Tuhan bagi. Sama ada untuk kalau kita orang baik, boleh dengan hidup tu dapat bertambah baik. Ataupun kalau kita ni orang yang jahat pun, dengan hidup itu kita mungkin ada diberi peluang untuk bertaubat. Kalau gitu jangan kita minta cepat mati. Jadi sebut tentang apa nama tidak ada seorang masuk syurga dengan amalnya ni, kita pernah juga dengar satu kisah bagaimana seorang abid, satu orang yang beribadat ratusan tahun, ya. Kemudian dia mati. Kemudian dia kata, ya Allah, aku nak masuk syurga dengan amalan aku. Ya. Baiklah, kalau hang nak masuk syurga, Allah kata masuk syurga dengan rahmat aku. Aku nak masuk syurga dengan amalan aku. Berapa dia rasa dia dah amal terlalu banyak, lama dah. Baiklah, kalau begitu timbangkan amal. Allah Taala perintahkan malaikat suruh timbang amal. Bila timbang sebelah biji mata yang nikmat Tuhan bagi kita saja pun tak jadi apa dengan rahmat Tuhan tu. Ia maknanya Tuhan kata bawa dia masuk neraka. Bawa dia masuk neraka. Sangat, dia ingat banyak sangat amalan dia, boleh masuk syurga. Bila dah gitu kan, bila dah ringan amalan dia berbanding dengan nikmat yang Tuhan bagi, maka dia masuk diheret nak masuk neraka. Beralih sambil nak heret tu beralih ke belakang. Awak, ya Allah, kalau ini aku nak masuk syurga dengan rahmat Engkau lah. Bagi masuk. Maknanya kita bukan boleh masuk syurga dengan amalan, tapi rahmat. Walaupun bagaimanapun, amalan tetaplah jugalah. Tetap jugalah kena beramal, supaya dengan amal itu mudah-mudahan Tuhan nak bagi rahmat kepada kita untuk dapat masuk syurga. Bukanlah dengan amalan. Jangan kita ingat, aku dah banyak dah amalan kau. Mesti masuk syurga. Aku ni tak banyak amal, tentu masuk neraka. Syurga dan neraka tu duduk pada rahmat Tuhan. Kalau orang yang dah tentukanlah syurga, maka Tuhan tentukan dia masuk syurga dengan rahmatnya. Kalau masuk neraka pun begitu juga. Kalau dah tentu, walaupun dia ahli ibadat seumur hidup, last minute dia jadi orang yang kufur, maka masuk juga dia neraka. Baik, sungguhnya dalam surah At-Taubah ayat 111, Quran muka surat 204, Allah Ta'ala berfirman menawarkan dagangan dia. Sesungguhnya Allah telah memberi dari orang-orang mukmin diri dan harta mereka dengan memberikan syurga kepada mereka. Itu dia, Allah beli. Maknanya seolah macam amalan kita tu dibeli. Mereka berperang di jalan Allah, itu di antaranya. Lalu mereka membunuh atau terbunuh. Itu menjadi janji yang benar dari Allah dalam Taurat, Injil dan Quran. Dan siapakah yang lebih menepati janji selain daripada Allah? Maka bergembiralah dengan jual beli yang telah kamu lakukan. Mana amalan yang kita buat tu benar tak disia-siakan, dan itu adalah kemenangan yang paling besar. Surah At-Taubah ayat 111. Baik, kita nak tengok sikit macam mana syurga dan harga dia tu, harga mah. Kalau kamu bertanya atapnya, syurga tu macam mana? Atapnya. Kalau kamu bertanya atapnya, maka ia daripada Arsyur Rahman, aras. Atap syurga tu aras Rahman. Kalau kamu bertanya perabotnya, maka ia daripada permata dan mutiara. Perabot kita kayu getah aja pun kan. Cantik pun. Dan jika kamu bertanya bangunannya, maka ia daripada emas perak. Kita nak dapat emas perak 4-5 gram pun merah biji mata. Tapi rupanya bangunan syurga itu pada emas perak. Maknanya
Kalau kita di dunia emas terlalu berharga, di sana tu baru bangunan dia saja pun. Jika kamu bertanya pohonnya, pokok, ia adalah pohon yang daunnya dari emas perak. Pokok daun emas perak. Bukan dari kayu dan bata. Kalau kamu bertanya dari buahnya, buahnya lebih halus dari susu dan lebih manis dari madu. Buah apa tak tahulah. Buah syurga lah. Kan? Buah syurga lah. Jangan buah zakum sudah. Buah zakum duduk dalam neraka. Kan? Kalau kamu bertanya daunnya, ia dari daun yang berbentuk perhiasan. Kalau kita tengok daun pun cantik. Cantik. Kalau kamu bertanya sungainya, ia terdiri pada susu yang indah. Tidak berubah rasanya. Rasa susu. Dan sungai yang berupa arak yang sangat lazat bagi orang yang meminumnya. Arak. Kalau siapa dah minum dah di dunia ni arak, di sana tak peluanglah minum. Jadi insya-Allah siapa yang tak minum arak di dunia ni insya-Allah berpeluang minum. Mabuk ke? Tak mabuk, sedap. Kat di dunia ni bukan sedap, berdengung, memusin. Tu yang dak apa seronok sangat tu kan. Oh, sedap. Tak percaya tanyalah kawan yang minum arak. Sedap ke? Oh, dia akan sedap kan. Pasal apa? Dia suka. Kan? Tapi nak sedap di sana, dia kata, maknanya sungai berupa arak yang sangat lazat. Sungai. Kita ni koleh-koleh. Koleh-koleh, sana sungai. Mana sungai ni boleh terjun minum. Allahu Akbar. Dan daripada madu yang murni. Madu. Kita nak dapat madu pun sebotol RM2-30. Tu pun tak boleh minum banyak. Panas. Tapi sana minum madu, arak, susu. Allahu Akbar. Kalau kamu bertanya makanannya, ia terdiri pada buah-buahan dan daging yang kamu suka. Makan buah, makan daging. Kalau kamu bertanya minumannya, ia adalah arak. Arak tu jadi minuman. Woi, mana boleh di dunia? Tuhan haramkan arak di dunia, tetapi Tuhan tak haram. Tuhan halalkan arak di akhirat. Kafur. Kafur ni kalau kita kata lah ni apa yang ada kan yang berdengung tu kan. Itulah. Kalau kamu bertanya wadahnya, ia adalah dari emas dan perak. Apa nama talam dia tu. Kalau kamu bertanya luas pintunya, ia adalah jarak perjalanan 40 tahun. Pintu apa tu 40 tahun tu? Pintu apa 40 tahun? Kan? Ada. Kalau kamu bertanya bagaimana angin meniup daunnya, ia meniupnya dengan tenang dan enak bagi orang yang mendengarnya. Angin dengar senang. Seronok aja lah. Kalau kamu bertanya bayangannya, bayang pokok tu, ia seperti sebatang pohon besar di mana pengembara melaluinya dengan cepat selama jarak 100 tahun tanpa putus. Kalau kita naik mutu ke apa ke, kita kata 100 tahun naungan pokok tak habis-habis lagi. Kalau kamu bertanya luasnya, maka luasnya sama dengan perjalanan selama 2000 tahun. Luasnya. Kita kata nak buat apa banyak-banyak kan? Ya, di dunia ni terus kata nak bagi satu Malaysia, bagi satu Perak pun kita pasal tak larat nak jaga dah kan. Tak apa. Tapi di sana tu satu orang sekoman-komannya syurga dia sebanyak seluas langit dan bumi ni. Oi, mana nak larat? Larat. Pasal apa? Kita hidup lama. Lah ni ke? Tak ada nak pergi sana umur 100 tahun dah tak nak jalan. Di sana 100 tahun tak sampai sehari lagi. Baru 1/10 hari. Baru lebih kurang 2 jam 100 tahun. Lamanya hidup kita kan? Selama-lamanya. Kalau kamu bertanya tendanya, panjangnya 60 batu dari langit. Apa tenda? Wallahualam. Kalau kamu bertanya ruangnya, ia berupa bangunan bertingkat yang berupa aliran sungai. Kalau kamu tanya tingginya, ia setinggi bintang di langit. Macam mana ada no? Tapi itu bila kita cerita tentang syurga, kita cerita tentang neraka, kita hanya mampu menghayalkan, mengimajinasikan dalam kepala kita, oh macam tu syurga ataupun neraka, oh macam tu. Tak. Sebenarnya apa yang dapat kita bayangkan dengan kepala kita tu, itu ialah khayalan kita. Hakikatnya tak sampai. Sebab apa?
Kita hanya dapat bayangkan, anggapkan ialah satu, iaitu mana satu nikmat ataupun satu azab di dunia ni. Tetapi yang Allah Ta'ala akan sediakan lagi nikmat di syurga 69 kali ganda lagi. Azab maka 69 kali ganda lagi. Macam mana nak bayangkan? Memang tak boleh bayang lah. Kerana kalau kamu tanya tentang wajah ahli syurga, apa ahli syurga kan? Siapa dia? Kita. Nak kata lah kan? Kata bila? Kena kita lah. Kalau kamu bertanya tentang wajah ahli syurga dan bagusnya, ia layak bulan purnama. Nak tengok lawa tak lawa lagi bulan keluar, tengok muka. Macam tu. Bulan. Maknanya nak habatkan kata indah cantik je. Nah? Kalau kamu bertanya umur mereka, kebanyakannya 33 tahun. Daripada 33 tahun. Seorang tak 30 tahun. Abu dah apa 50 dah. Muda lagi. Muda lagi. Mana 33 tahun tu makna cukup remaja lah. Tengah cun lagi lah. Cukup cantik ya. Kalau kahwin, baru kahwin je. Jika kamu tanya nyanyiannya, menyanyi dalam syurga macam mana? Yang menyanyi adalah bidadari. Ya Allah, bukan biduanita. Bidadari, suara malaikat, bahkan para nabi. Nyanyi-nyanyian dia dalam syurga. Kalau kamu bertanya perhiasannya, ia dari emas mutiara. Nak dapat sebiji mutiara pun teruk. Tapi sana pakaian, hiasan dia, emas mutiara. Kalau kamu bertanya tentang anaknya, mereka adalah anak-anak yang kecil seperti permata. Maksudnya kecil ni, macam kita, budak dah kecil, seronok main kan. Jadi mana seronok. Kecil mereka tu, terus kecil, tak besar-besar. Kita ni main-main tak lama dia besar. Malas nak main dah. Tapi mereka tu terus kecil. Duk macam tu. Seronok lah. Seronok. Kalau kamu bertanya pengantin dan isterinya. Ada pengantin lah. Mereka adalah bidadari yang cantik, yang muda-muda. Mereka bagaikan bunga mawar dan buah apel. Delima. Perhiasannya dari permata dan mutiara. Jika matahari menyorot, matahari keluar, semua perhiasannya gemerlap. Wajahnya dan senyumannya bagaikan letupan kilat. Kalau bidadari itu senyum sikit, Allah. Kalau orang dunia lah ni pengsan ke maknanya. Ya? Jika cintanya menyatu, bagaikan menyatunya matahari dan rembulan. Percakapannya bagaikan bicara dua kekasih. Dia bercakap dengan Allah. Orang kekasih berdua orang bercakap dia nak. Susik. Ya nak. Allah seronok. Tak ada benda yang tak seronok. Tak ada benda yang tak indah. Indah saja. Kalau ia kelihatan di dunia, ia bagaikan minyak yang memenuhi langit dan bumi. Ucapannya hanya tahlil, tahmid, tasbih. Itu dia. Kita kata, lah bercakap apa tahlil, tahmid, tasbih. Tapi itulah ucapan kalimah yang diucap ahli syurga. Jadi sebab tu kita hari ini walaupun tak apa seronok nak bertahlil, bertasbih, bertahmid. Tapi pasal apa kita ahli dunia? Ahli dunia seronok apa? Lagu Saloma, lagu Saripah Aini, itu lah kita seronok. Tapi hak tu semua tu kat dunia aja, di akhirat tu tak ada. Sana yang indahnya tahlil, tahmid, tasbih. Sinarnya bagaikan sinar matahari yang menyinari bintang-bintang. Keindahannya melebihi keindahan langit dan bumi. Semua terasa indah dan bagus. Semuanya penuh dengan cinta dan damai. Tidak ada yang hamil. Tak mengandung. Bidadari itu tak mengandung. Tidak ada yang hamil, melahirkan. Anak-anak pun tak. Haid, nifas, suci dari kencing dan ludah. Tak ada batuk-batuk, hingus-hingus tak ada. Kan? Kita kan kita bukan bidadari. Dari semua kotoran tak ada. Masa mudanya tidak pernah hilang. Tidak pernah luntur kecantikannya. Muda terus. Kita ni mula-mula muda lah kan. Lama-lama tua. Biasalah kan. Itu dunia. Tapi sana masa mudanya tidak pernah hilang, tidak pernah luntur kecantikannya. Matanya hanya memandang pasangannya. Tu bidadari tu. Tengok Allah. Hai, hancur hati aku. Kalau di dunia apa kan? Hak di dunia kalau kekasih tengok.
jadi pengsan. Baru hak dunia tu pun bukannya dia lelok tahun pun. Kalau kamu tanya umurnya, mereka selalu muda. Kalau kamu tanya bagusnya, ia seperti matahari rembulan. Kalau kamu bertanya cerdasnya, cerdasnya seperti bidadari. Kalau kamu bertanya warnanya, warnanya adalah seperti mutiara dan permata. Dan kalau kamu bertanya akhlaknya, mereka semuanya baik. Mereka diberi kebaikan lahir dan batin. Mereka menggembirakan dan menyenangkan hati. Kalau kamu bertanya pergaulannya, mereka sangat sopan. Itu di antara kata apa? Gambaran-gambaran syurga ataupun ahli syurga tu. Allahu akbar. Nama-nama syurga. Nama syurga ni banyak. Kita nama satunya Al-Jannah tu syurga lah. Yang kedua Darussalam. Yang ketiga Darul Khuldi. Yang keempat Darul Maqamah Amin, Maqamal Amin. Yang kelima Jannatul Ma'wa. Yang keenam Jannatul Adn. Yang ketujuh Darul Hayawan. Yang ke-8 Firdaus. Yang ke-9 Jannatul Naim. Yang ke-10 Al-Maqamul Amin. Yang ke-11 Maq'an Shidqi. Itu nama-nama syurga. Saya pilih-pilih ajalah nak baca ni. Rasulullah SAW bersabda, syurga terdiri 8 pintu, neraka terdiri dari 7 pintu. Apa tak tahulah no. Pintu tu banyak. Pintu tadi pun dia sebut macam tu lah. Satu-satu pintu pun 40 tahun punya perjalanan. Allah punya luas no. Pintu syurga. Rasulullah SAW bersabda, maukah aku tunjukkan pintu-pintu syurga? Aku berkata, ya wahai Rasulullah. Baginda berkata, la hawla wa la quwwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali kekuatan Allah. Allah menjadikan setiap perkara yang dicari, kunci yang dapat membukanya. Mana apa-apa satu untuk kita nak pergi, ada kunci dia, nak buka dia. Apa dia? Kunci solat adalah bersuci. Kita nak semayang, nak buka semayang ialah dengan bersuci. Kunci haji adalah ihram. Kunci kebaikan adalah jujur. Kunci syurga adalah tauhid. Kunci ilmu adalah bertanya dan mendengar. Mana untuk kita nak dapat ilmu, kunci dia kena rajin tanya, rajin dengar. Kalau tak tanya pun dengar. Kunci pertolongan adalah sabar dan usaha. Kita dapat pertolongan, kena sabar, kena usaha. Baru dapat pertolongan. Tak buat apa langsung, macam mana dapat pertolongan. Kunci tambahnya nikmat adalah syukur. Kunci wali ialah cinta Allah Subhanahu wa taala dan zikir. Jadi wali, kunci dia ialah cinta Allah. Kunci keuntungan adalah takwa. Kunci taufik adalah senang dan takut. Kunci dikabulkan permintaan adalah doa. Kita nak dapat satu permintaan dikabulkan buat doa. Kunci cinta akhirat adalah zuhud di dunia. Kunci iman adalah tadabbur. Kunci masuk dalam redha Allah adalah hati yang selamat, ikhlas, cinta Allah dan melakukan perintah dan menjauhi larangannya. Kunci hidupnya hati adalah menghayati Al-Quran, berdoa di waktu sahur, meninggalkan dosa. Itu apa? Kunci hati, kunci hidup. Kunci hidupnya hati adalah menghayati Al-Quran. Kunci kejayaan menggapai kasih sayang dan ihsan kepada Allah Ta'ala adalah berbuat manfaat terhadap sesama manusia. Kunci rezeki adalah berusaha. Betul ya dah. Kunci rezeki adalah berusaha disertai istighfar dan takwa. Kunci kemuliaan adalah taat kepada Allah Ta'ala dan Rasul. Kunci persiapan akhirat adalah memperkecilkan angan-angan. Kunci kebaikan adalah cinta Allah dan akhirat. Dan kunci segala kejahatan adalah senang dunia dan banyak angan-angan. Tu kalau kita kunci dunia kita nak buka je, nak buka kunci dunia, segala kejahatan. Allah SWT sebutkan jalan syurga tu ada satu. Surah Al-An'am ayat 153, Quran muka surat 149.
Dan bahawa yang kami perintahkan ini adalah jalanku yang lurus. Maka ikutilah dia dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan yang lain, karena jalan-jalan yang lain itu mencerai-beraikan kamu dari jalannya, jalan yang satu tu. Yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu bertakwa. Surah Al-An'am ayat 153. Kita nak baca aja. Siapa kesempatan untuk nak ceritakan ahli syurga tu bukan senang. Sifat ahli syurga. Daripada Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, ahli syurga akan masuk syurga dalam keadaan muda. Mereka tidak berjanggut. Cerah ya muka. Bagaikan orang yang berumur 33 tahun. Tengok-tengoklah siapa-siapa yang umur 33 tahun ya. Itulah umur orang ahli syurga. Muda. Itu sebabnya Nabi pernah melawak. Nabi kata, melawak betul tak? Nabi kata, orang tua tak masuk syurga. Ada satu orang tu menangis. Ya Rasulullah, aku ni dah tua, tak peluang masuk syurga. Orang tua tak masuk syurga. Tapi kalau saya ni dah tua, kalau makcik, kalau nenek boleh masuk syurga, maka nenek juga akan jadi orang muda. Baru dia berasa sedap. Oh, kalau masuk syurga, jadi muda. Jadi walaupun kita hari ni umur 60, 70, melebek dah. Tapi kalau dapat dah takdirnya masuk syurga, hak yang tua tu jadi lawa, muda, elok. Pasal apa? Nak padankan dengan bidadari yang nak melayan kita tu. Lagipun orang muda lah yang tahu rasa nikmat seronok ni kan. Dah tua-tua ni bagi makan pun tak sedap dah. Ajak berjalan melancong pun tak apa seronok dah. Tidur pun tak nikmat dah. Tua kan. Jadi ni yang seronok ni, hak 33 tahun tu. Dia tidur pun jadi, makan pun lalu, main pun seronok. Oh, sebab itu Tuhan beri dia umur 33 ni. Pasal apa? Umur itulah umur yang paling pandai mengecap nikmat. Mengecap nikmat Allah Ta'ala. Baik, satu lagi. Elok ada. Dia katakan wanita muslimah lebih cantik daripada bidadari. Kalau bidadari itu cantik, kalau wanita perempuan, tadi cerita lelaki-lelaki, ini perempuan. Wanita muslimah lebih cantik daripada bidadari. Aku tak cantik macam mana nak cantik? Nak kena make up mah. Allah SWT akan mencantikkan kita di akhirat apabila kita jadi ahli syurga. Saya pernah terbaca bahawa orang yang ahli neraka ni, orang ahli neraka ni, dia rupa ahli neraka tu, kalau hari ni kita sayang dekat dia, kita satih kat dia, indah lawa dia. Tapi kalau dia tu ahli neraka, sampai masanya tu kita tengok pun meluat. Maknanya kita tak akan rasa kasih sayang sama dia. Tu dia orang ahli neraka tu. Mana ahli neraka, rupa dia huduh, rupa dia menyakitkan, rupa dia meluat tengok. Jadi kerana kalau sekiranya dia tu saudara mara kita pun, kita akan jadi meluat tengok. Kita benci tengok. Maknanya kalau suami, isteri tengok pun meluat. Kalau isteri, suami tengok pun meluat. Kalau dia jadi ahli neraka. Jadi layaknya sebagai ahli neraka tu, Tuhan ubahkan rupa mereka tu jadi huduh, jadi meluat tengok. Tu. Sebaliknya, yang jadi ahli syurga, walaupun di dunia ni dia tua, dimudakan, walaupun di dunia ni dia huduh, dilawakan. Ya, apa tengok sini ya. Wanita muslimah lebih cantik daripada bidadari. Walaupun sudah dijelaskan tentang kecantikan bidadari, mana cantik bidadari ini ialah bercahaya sana, bercahaya sini. Kalau dia senyum tu, kalau ada matahari lah ni jadi redup. Ya? Matahari jadi redup dengan senyuman bidadari tu. Akan tetapi seorang wanita solehah, taat kepada Allah dan suaminya yang mukmin, taat kepada Allah dan taat kepada suami yang mukmin.
Sebab apa? Suami yang tak mukmin tak payah duk taat. Siapa dia? Asyah isteri Fir'aun. Ya. Dia tak taat. Tak payah. Pasal apa? Dia bukan mukmin. Maka kecantikannya di syurga melebihi bidadari. Lebih daripada bidadari lagi. Hak bidadari pun kita tak dapat nak bayang macam mana cantik bidadari. Maka kecantikannya di syurga melebihi daripada bidadari 70 kali. Oh Allah. Nak cari salon mana nak make up tu. Kedai mana yang nak make up untuk nak jadi cantik macam tu. Macam kita lah. Apa nama pengantin perempuan kita nak naik pelamin kan. Naik pelamin pukul 11 tak ni. Pukul pagi ni dia pergi kat apa nama butik tempat dia make up tu no. Balik tadi kita tengok, betul ke ni anak aku ni? Lawa semua dengan baju dengan bedak dia. Oh pandai. Tu apa pengantin. Tapi di sana orang perempuan, maka kecantikannya di syurga melebihi bidadari 70 kali. Hai. Itu yang saya kata sebut tentang syurga, sebut tentang neraka, kita tak dapat nak bayangkan hakikat kecantikan, keindahannya. Tak dapat nak bayangkan azab sengsaranya. Yang kita dapat bayangkan adalah biasa-biasa yang kita tengok lah. Pasal apa? Kalau bidadari tu cantik, wanita yang masuk syurga, jadi ahli syurga, 70 kali lebih cantik pada wanita, pada bidadari. Macam mana nak faham? Tapi itu kata agak-agak kita di dunia ni kalau berjumpa dengan orang cantik, kita lari. Lari pasal apa? Orang kan hantu ni, kan? Lain macam ni. Dah lawa dia, bau wangi dia. Lah ni pun kalau buat wangi malam-malam bau wangi-wangi, dia seram. Pasal apa dia berasa ni? Kalau bidadari tak tahu nak wangi macam mana. Ada. Itu sebabnya dia mendirikan solat. Hal itu disebabkan dia mendirikan solat. Wanita yang solehah itu ialah selain daripada dia taat kepada Allah Ta'ala, dia taat kepada suami yang mukmin, kemudian dia mendirikan solat, berpuasa, ikut bertanggungjawab dan dakwah dan iman. Tu ahli syurga. Kalau kita dia sebutkan sini apa? Wahai saudaraku muslimah, ketahuilah bahawa engkau kelak akan lebih cantik dari bidadari. Tu dia. Lah ni tak sadok susah hatilah. Awak lah aku pakai bedak tu tak kena, pakai ni tak kena, pakai semua tak kena. Tak apa. Semayang rajin-rajin. Ibadat kuat-kuat. Taat kepada Allah, taat kepada suami. Insya-Allah di sana esok cantik. Wahai saudaraku muslimah, ketahuilah bahawa engkau kelak akan lebih cantik dari bidadari. Dengan syarat engkau bersabar. Sabarlah. Di dunia ni begitulah. Yang kita tadi dikelilingi dengan tidak sonok. Dengan benda-benda yang kita tak sonok. Sabar dan taat kepada Allah. Dan beriman kepada Allah. Sekarang dengan jilbabmu. Tutup muka. Tak elok lah. Tak apa. Sabarlah. Imanmu, sabarlah dengan iman kita. Malumu, sabarlah kena malu. Jangan buat tak malu. Orang perempuan kena ada malu. Engkau adalah wanita cantik. Maknanya hari ini walaupun tak cantik, tapi kalau jadi ahli syurga, engkau adalah wanita cantik. Teruslah bersabar sampai engkau mendapat telaga Rasulullah dan melihat zat Allah Subhanahu Wa Taala. Telaga Rasulullah, Al-Kausar itu bukan sembarang orang yang boleh kita dapat meminum air telaga Kausar itu. Sebaliknya apabila orang yang telah dipilih oleh Allah untuk dapat telaga minum telaga Kausar barulah dapat. Siapa dia? Di antaranya orang yang sahabat tanya, Rasulullah tanya pasal apa dia tu? Kankah dia tu umat aku? Pasal apa malaikat tahan dia daripada telaga Kausar? Dulu dia kata masa kamu ada, dia memang dari makhluk. Tapi bila dah engkau mau tak ada, dia berpaling daripada agama kamu. Jadi maknanya kita janganlah sama ada ketika Nabi ada ataupun sekarang ni dah Nabi pun dah tak ada. Tetaplah kita terus dengan keimanan kepada Allah dan Rasul. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang berpeluang untuk mendapat
minum air telaga Rasulullah SAW dan dapat pula masuk syurga dan bertemu Allah SWT, insya-Allah. Nah, jadi itulah sebahagian daripada yang kita ceritakan tentang ahli-ahli syurga ataupun nikmat-nikmat syurga yang bakal kita masuk. Kata apalah doa nah, bakal kita masuk syurga. Kalau tak pagi lagi tu, tanyalah, iman aku ni dah koma agaknya nah. Minta na'udzubillah jangan sampai jadi iman kita iman yang koma. Insya-Allah. Jadi kita berhenti kat situ dulu. Kerana apa? Kalau nak baca banyak lagi ya. Jadi kita berhenti itulah mudah-mudahan sedikit yang kita baca ini mudah-mudahan dia akan memberi kesan dalam jiwa kita, keimanan kita untuk terus memperkukuhkan keimanan kita sehinggalah kita bertemu dengan Allah dengan iman yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah azim li wa lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna 'ilman nafi'an wa qalban khashi'an wa 'amalan salihan. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. La haula wa la quwwata illa billahil azim.